أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وجميع أولياء الصالحين شؤل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وألمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilan, pengurus masjid, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin muslimat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kurniaannya yang Allah memberikan segala nikmat itu
Mudah-mudahan nikmat yang ada ini Allah juga beri peluang kepada kita untuk mendapat nikmat di alam barzakh dan insya-Allah nikmat yang kekal di akhirat nanti. Tuan-tuan rahmati oleh Allah, Syekh Amr Khalid, salah seorang daripada ulama Al-Azhar, dalam kitabnya Aslahnal Qulub ataupun Aslahnal Nufus, menyatakan dalam kitabnya untuk menggalakkan kita memperbanyakkan niat. Bahkan biarlah kita menjadi jutawan niat. Yang dimaksudkannya ialah dengan niat untuk melakukan bermacam-macam kebaikan. Antaranya, sebagai contoh, kita berada di dalam rumah Allah SWT ini. Sebelum kita datang, kita niat nak datang masjid. Ketika berada di dalam masjid, kita niatkan untuk menuntut ilmu, untuk solat berjemaah, untuk iktikaf. Dan dalam banyak-banyak nikmat itu juga kita niatkan untuk supaya Allah pilih kita husnul khatimah, untuk mati di jalan Allah. Dan tidak rugi untuk kita berniat dengan kebaikan. Mudah-mudahan walaupun tidak kita berkesempatan untuk melaksanakannya, mudah-mudahan dengan niat kebaikan itulah Allah berikan ganjaran pahala yang sama sebagaimana kita melaksanakannya. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di kalangan sahabat Nabi yang merasa sedih kerana tidak dapat bersama turun berjihad di jalan Allah disebabkan kerana terhalang. Ada sebab-sebab yang menghalang untuk mereka turut sama. Lalu apabila balik dalam peperangan, Rasulullah menyatakan sahabat ini dia mendapat pahala sama macam orang sama pergi turun berjihad, disebabkan niatnya untuk melakukan kebaikan. Dengan sebelum ni dia melakukan kebaikan dan dia niat, pahalanya dapat yang sama. Saya suka sebut di awal ini, antaranya berkait niat kita. Sebelum ni kita terhalang untuk ramai masjid, datang ke masjid macam malam ni. Alhamdulillah bermula hari ni 120 ni, tak termasuk ajatan kuasa. Sebelum ni 40 ya. Bila terhalang nak 40 je, mungkin sampai-sampai dah tutup, rasa sedih juga. Datang Jumaat pusing balik ya. Mudah-mudahan dengan niat kita untuk berjemaah walaupun tak sempat, Allah beri juga ganjaran pahala bagi kita ya. Mudah-mudahan demikian. Cuma jangan dia niat sekadar niat semata-mata ya. Allah Maha mengetahui. Tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ni kita sambung dalam perkara yang ke-6, iaitu larangan mengharap kematian kerana ditimpa musibah, kecuali apabila khawatir terjadi fitnah pada agama. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadakumul maut lidurrin nazala bihi fa in kana la budda mutanammiyan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Yang maksudnya, Nabi menyatakan, janganlah salah seorang di antara kamu mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpanya. Ini larangan Nabi, jangan seorang itu minta mati.
minta diambil nyawa oleh Allah disebabkan musibah yang menimpa dirinya. Ini dilarang dalam Islam. Dilarang dalam apa jua musibah. Sebab biasa kedengaran kita dengar bila diuji oleh musibah, ada yang mengungkapkan, biar baik aku mati daripada aku hadapi segala-galanya. Ya. Ataupun sebut, untuk apa aku dilahirkan, untuk menerima segala penderitaan ini. Macam-macam lagi lah kata-katanya. Semua ucapan-ucapan ini seolah-olah tidak redha dengan ketentuan Allah. Maka Allah larang, ya, untuk minta mati. Termasuk musim sekarang ni. Contohnya Allah uji, na'udzubillah, uji dengan positif. Maka dia minta, ya Allah, matikanlah aku daripada orang lain terkena, biar aku seorang je mati. Contoh, ya. Dilarang untuk kita minta untuk mati. Illa, kata Nabi, ya, lidurrin nazala bihi, dengan musibah yang menimpanya. Dan kata Nabi, kalau memang tetap juga mengharapkan dengan kematian, maka kata Nabi, berdoalah kamu, Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkanlah aku, ma kanatil hayatu khairul li, sekiranya hidup itu adalah lebih baik untukku, wa tawaffani, dan matikanlah aku, in kanatil wafatu khairul li, sekiranya kematian itu adalah lebih baik untuk diriku. Dan inilah amalan para ulama. Di antaranya mereka berdoa dengan doa ini. Bahkan kita dah sebut dahulu, dalam syarak dilarang untuk kita minta mati kecuali dalam 3 perkara. Yang pertama ialah kerana terlalu rindu pada Allah. Yang kedua, kerana untuk dimatikan di tanah suci, sama ada di tanah haram Mekah ataupun di Madinah. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, itu macam tu juga rasanya, 3 asyik lupa nombor 3. Ya. Yang pertama disebut tadi ialah kerana terlalu rindu pada Allah. Yang kedua, untuk apa saya disebut ni? Yang kedua, ya, rindu untuk mati di Madinah ataupun Mekah. Dan yang ketiganya, mati di jalan Allah, itu mati syahid. Itu sahaja yang dibenarkan oleh syarak untuk kalau kita nak minta mati dengan Allah Ta'ala. Maka kata Nabi, sekiranya kamu juga ingin kematian kamu itu, maka doalah dengan doa ini yang disebutkan tadi. Ya Allah, sekiranya hidup itu baik untuk aku. Maksudnya untuk aku di sini pada agama. Pada agama di sisimu ya Allah, maka matikanlah, hidupkanlah aku. Sekiranya mati itu baik untukku di sisimu ya Allah, maka matikanlah aku. Ya, itu yang diajar oleh Nabi SAW. Dan dinyatakan dalam kitab ini bahawa hal ini khusus sebagai musibah yang menimpa ni. Doa ni pun juga disebut bila musibah yang menimpa, baru berdoa dengan doa ini. Ya. Mungkin di antaranya Allah uji dengan ujian itu hebat, maka kata Nabi, doalah dengan doa ini bila timpa musibah itu. Sedangkan jika mengharapkan kematian kerana khawatirnya rosaknya agama, disebabkan rosaknya zaman dan sebagainya, maka ia tidak dilarang. Salah disebut di sini, kalau di antaranya mati itu lebih baik daripada ditimpa musibah terhadap agama. Sebagaimana kita mengingat kisah Ashabul Kahfi, ya? Ashabul Ukhdud, bukan Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud itu Ustaz. Ashabul Kahfi, dah tertukar macam mana malam itu, ya. Ya, Ashabul Kahfi disebut pemuda-pemuda yang lari kerana nak menyelamatkan agama, bersembunyi dalam gua, dan akhirnya maka dimatikan dengan tempoh lama yang lama. Dibangkitkan seketika
untuk beri iktibar kepada kaum yang kemudian. Seterusnya, disunatkan seorang berdoa agar kematiannya datang di negeri yang mulia. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Ummul Mukminin Hafsah binti Umar, dia berkata, Umar radhiyallahu an berdoa, Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik waj'al mauti fi biladi rasulik. Ya Allah, kurniakanlah aku mati syahid di jalanmu dan jadikanlah kematianku di negara Rasulmu, di negeri Rasulmu. Dan doa Sayyidina Umar ni diperkenankan oleh Allah, sebagaimana kita tahu bahawa Sayyidina Umar meninggal wafat di Madinah, dan lebih istimewa lagi bersama berhampiran seiring dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini teringat, mungkin Manzur kita ingat bila bawa jemaah pergi umrah kan, bila Madinah disebut elok untuk berdoa untuk mati di Madinah dan di tanah haram, dan tak semestinya bila berdoa tu dapat. Bukan semua, itu juga pilihan Allah SWT. Itu kalau berdoa kan, habis kalau pergi berdua, suami isteri pergi kan, baru suami nak tadah tangan, jom katanya, nanti dulu bang katanya, anak kecil-kecil lagi katanya. Jadi nak doa pun fikir 2-3 kali juga doa ni kan. Tapi kita kena yakin bahawa berdoa pun belum tentu ya. Itu merupakan pilihan Allah Subhanahu Taala. Apatah lagi kalau dapat bersama dengan para sahabat, para ahli keluarga Nabi, antaranya di perkuburan Baqiyah. Satu keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang terpilih ya. Bukan kalau minta ataupun meninggal tu dapat, tak ya, juga merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, disunatkan untuk menenangkan orang sakit. Kami riwayatkan dalam kitab Al-Tirmizi dan Ibnu Majah dengan sanad dhaif dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza dakhaltum ala maridin fanaffisu lahu min ajali fa inna zalika la yurdu syai'an wa yutayyibu nafsahu." Kata Nabi, apabila kamu menziarahi orang sakit, maka hiburkanlah dia tentang ajalnya, kerana hal itu tidak akan mencegah apapun, namun dapat menenangkannya. Ibnu Abbas menyatakan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ini dengan menghiburkan mereka yang sedang sakit, antaranya membaca doa yang telah kita sebut sebelum ni, dengan doa la ba'sa tuhur insya-Allah. Yang maksudnya la ba's, tak ada apa-apa, insya-Allah, dengan izin Allah. Tuhur maksudnya sembuh, maknanya sihat dan maknanya suci ya. Insya-Allah dengan izin Allah. Dan dalam hadis ini beritahu pada kita menjadi sunnah ialah menenangkan orang yang sakit, walaupun kita melihat keadaannya kritikal ataupun sukar untuk diubati, dengan menyebut dengan doa yang baik, insya-Allah sembuh, insya-Allah tak lama ni insya-Allah sembuh ya. Itu dalam bahasa Melayu kita lah kan. Dan sekarang ni mudah copy and paste kan. Dengan orang yang tak dikabarkan tak sihat, sakit minta disembuhkan, yang kita doalah dengan doa Nabi ni pendek saja, la ba'sa tuhur insya-Allah ya, la ba'sa no problem kot, macam itulah, tak ada apa-apa ni insya-Allah ya. La ba'sa tuhur insya-Allah, 3 perkataan ni. La ba'sa, belajar bahasa Arab sikit pada ni. La ba's, tak ada masalah, no problem, tak ada apa-apa ni. Tuhur insya-Allah, 3 perkataan. Tuhur maknanya sembuh insya-Allah, juga mana insya-Allah suci ya, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hadis ini juga beritahu sunnahnya kita tenangkanlah dengan apa-apa perkataan. Ya, dan termasuk yang sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum ni, bila ziarah tu pegang orang sakit tu, sentuh dia, ya, sentuh, pegang, insya-Allah tuhur, insya-Allah la ba'sa tuhur, insya-Allah, ya, tak ada apa-apa ni, ya, insya-Allah 2-3 hari baik, insya-Allah. Jangan yang sebaliknya, 2-3 hari KO kan, na'udzubillah min zalik kan. Tengok dah sebelum-sebelum ni kalau macam ni, ya, ataupun tak kata apa-apa pun, ya, pergi tak kata apa-apa pun, cuma ngiling kepala je kan. Faham lah tu, ya. Orang yang sakit pun tambah sakit tengok kita, ya. Na'udzubillah daripada melakukan demikian. Seterusnya, yang ke-9, pujian untuk orang sakit akan kebaikan amalnya ketika melihat kekhawatiran padanya sehingga menjadi bersangka baik kepada Tuhannya. Ya, membantu orang yang sakit dengan menyebut amal kebaikannya. Ya, kita tahu, kita kenal orang tu, sahabat kita, kenalan kita, kita sebut kebaikannya, dan kebaikan-kebaikan yang ada itu menjadi tenang bagi dirinya dan membantu dia bersangka baik pada Allah bila ditimpa musibah dengan penyakit. Kan riwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa dia berkata, mengingatkan pada Umar bin Al-Khattab setelah beliau ditikam, "Wahai Amirul Mukminin, jangan pernah berkeluh kesah. Engkau telah menjadi sahabat yang baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meninggalmu dalam keadaan redha kepadamu. Kemudian engkau menjadi sahabat yang baik bagi Abu Bakar. Kemudian dia meninggalkanmu dalam keadaan redha kepadamu. Engkau juga menjadi sahabat yang baik pada kaum muslimin. Apabila engkau meninggalkan mereka, pasti engkau meninggalkan mereka dalam keadaan mereka redha kepadamu." Sampai akhir hadis. Umar menjawab, itu semua adalah anugerah daripada Allah. Hadza fadlu min Rabbi, dijawab oleh Sayyidina Umar. Ini semua anugerah daripada Allah. Ini ucapan yang baik. Kita menyebut kebaikan. Dalam hadis ini disebut Ibnu Abbas bila tengok Sayyidina Umar, kita tahu Sayyidina Umar ditikam ketika mana sembahyang subuh. Ketika jadi imam sembahyang subuh, waktu itulah Abu Lu'lu' bin Muljam, disebut berasal daripada Parsi, dan ada yang mengatakan ini adalah Syiah. Dan seorang Syiah yang benci betul pada Sayyidina Umar Al-Khattab, yang dikatakan sebelum itu ketika mana Sayyidina Umar menunaikan ibadat haji, berucap daripada satu tempat, lalu dia mengungkapkan dengan kata orang ramai tengah Sayyidina Umar berada dengan orang ramai, inilah kali terakhir Umar akan berucap. Dia dah bagi warning dah, ya, tentang bagaimana perancangannya nak membunuh akan Sayyidina Umar. Dan disebut dia menikam Sayyidina Umar dengan 3 tikaman di perut dan juga di belakangnya, yang menyebabkan usus Sayyidina Umar bocor. Bila diubati, disebut dibalut, diubati akan perut Sayyidina Umar, cucuran juga keluar. Dalam keadaan itu Sayyidina Umar meneruskan juga beribadat pada Allah sehinggalah dia rebah, ya, dia rebah. Dan Abu Lu'lu' ini dah tikam Sayyidina Umar ketika dikejar oleh para sahabat yang melihatnya. Dia juga tikam 9 orang yang lain, 6 daripadanya meninggal. Ini kisah Abu Lu'lu' yang jahat, dan lepas tu dia bunuh diri. Ini kisah Abu Lu'lu' yang bunuh Sayyidina Umar Al-Khattab, ya. Dan disebut Sayyidina Umar sebelum wafat, dia sempat berwasiat supaya panggil Aisyah. Itu Aisyah ini, kita tahu bahawa Aisyah anak dia sendiri, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sayyidina Abu Bakar, Aisyah, anak Sayyidina Abu Bakar, ya. Lalu dipesan, dia minta izin daripada Aisyah untuk dimakamkan di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah Sayyidina Umar. Dan bagaimana sahabat yang baik Ibnu Abbas menceritakan, bila dalam keadaan nazak itu sempat lagi beri nasihat
menenangkan Sayyidina Umar. Wahai Umar, engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, engkau adalah sahabat Sayyidina Abu Bakar dan dia redha padamu. Ramai di kalangan sahabat redha denganmu. Ini menenangkan Sayyidina Umar, dan kita tahu Sayyidina Umar ni seorang yang takut pada Allah. Dan bila sebut tentang kebaikannya, haza fadlun min rabbi, ini adalah anugerah daripada Allah. Dan inilah ucapan yang sepatutnya kita ucap bila orang sebut akan kebaikan-kebaikan kita. Takut ada riak dan sebagainya. Bila orang sebut, orang puji, kan? Dalam bab ada disebut, bahkan ada dalam hadis Nabi menyatakan bila ada orang puji kamu, kamu ambil pasir lempar kat muka katanya. Kan? Kita tak ada nak buat macam tu, senyum lagi kan? Dah orang puji. Ya? Kenapa disebut oleh Rasulullah demikian? Takut pujian itu menyebabkan timbul rasa riak dalam diri. Itu maksud Nabi. Tapi bukan cuba buat. Jangan kita dengar baca hadis ni, Nabi kata kalau orang puji ambil pasir lempar kat muka dia. Itu bukan kata lagi baik, gaduh ada. Ya? Maksudnya nak hilangkan takut berlaku riak dan sebagainya. Maka bagaimana bila datang orang memuji kebaikan kita, maka kita sebut haza fadlun min rabbi, ini merupakan kelebihan yang Allah berikan daripada Allah. Allah yang anugerahkan. Ya? Jangan pula see the leg lah, kan? Tengoklah siapa, kan? Tengok kaki lah, kan? Tengok siapa pula yang tu habis. Ya? Tak ada apa-apa nilai. Ya? Kita sebut ini fadilat ataupun kelebihan yang Allah kurniakan. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Shumasa, dia berkata, kami menjenguk Amr bin As ketika akan meninggal dunia. Ketika itu beliau terus-menerus menangis dan menghadapkan wajahnya ke dinding. Kemudian putranya berkata, itu Abdullah bin Amr. Amr bin As, sahabat Nabi, anaknya Abdullah bin Amr memberi nasihat kepada ayahnya, wahai ayahku, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira untukmu tentang demikian dan demikian? Bukankah Rasulullah telah memberikan kabar gembira untukmu tentang demikian dan demikian? Beliau pun membalikkan wajahnya dan berkata, sesungguhnya kami menganggap hal terbaik yang pernah kami lakukan adalah syahadah bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah, sampailah akhir hadis. Ni anak beri nasihat yang kepada ayahnya, yang perlu juga kita contohi mungkin diri kita dan nasihatkan juga anak kita. Kita saat mungkin kita tengah sakit, maka dengan memberi nasihat yang baik, bersabarlah. Bukankah pernah buat kebaikan sekian-sekian, insya-Allah ini merupakan ujian daripada Allah dan semuanya baik insya-Allah. Ya, ini yang dipesan sebagaimana Abdullah bin Amr kepada ayahnya, Abdullah bin Amr kepada Amr bin As, dan akhirnya kata Amr bin As, yang paling aku ingat sekali ialah kita mana menyebut dua kalimah syahadah depan siapa? Depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disaksikan oleh Rasulullah sendiri. Depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan riwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu anhum bahawa Aisyah radhiyallahu anha menderita sakit. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma datang menjenguk dan berkata, wahai Ummul Mukminin, engkau telah mendahului segalanya dalam kejujuran bersama Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Begitulah disebut Ibnu Abbas ni bila ziarah Aisyah radhiyallahu anha, ya, dia menyatakan, wahai Aisyah Ummul Mukminin, segala kejujuran bersama Rasulullah itu jadi buktinya ialah Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Dia nak ceritakan bahawa jangan bersedihlah wahai Aisyah. Riwayatkan juga oleh Bukhari, riwayat Ibnu Abi Malikah, bahawa Ibnu Abbas meminta izin kepada Aisyah sebelum wafatnya. Namun Aisyah mengatakan, aku takut dia akan memujiku. Kan? Bila Ibnu Abbas nak jumpa Aisyah,
Kata Aisyah, aku takut datang Ibn Abbas ni datang nak uji aku. Ya. Dikatakan putera bapa saudara Rasulullah berada di antara kaum muslimin. Lalu Aisyah berkata, izinkan dia masuk. Lalu Ibn Abbas bertanya, bagaimana keadaanmu? Dia menjawab, baik apabila aku bertakwa. Ini jawapan Aisyah, baik sekiranya aku takut pada Allah. Ibn Abbas berkata, maka keadaanmu baik insya-Allah, sebab engkau adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak menikahi perawan selain engkau, dan pembelamu turun segala langsung daripada langit. Kata Ibn Abbas, ketika mana memberi berita yang baik, cerita yang baik pada Aisyah ketika hujung hayatnya. Kata Ibn Abbas, sesungguhnya Ummul Mukminin Aisyah, sesungguhnya engkaulah di kalangan isteri-isteri Nabi yang mana bezanya, istimewanya engkau dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan anak dara. Ya, itu yang pertama disebut oleh kepada Aisyah. Yang keduanya, engkau mendapat pembelaan langsung daripada Allah bila turunnya ayat yang berkaitan dengan hadisul ifki, ya, satu fitnah yang viral zaman Rasulullah SAW, ya, yang menyebabkan yang disebarkan oleh golongan munafik terhadap Aisyah, sehingga kan tak kurang juga di kalangan sahabat yang percaya, ya. Sehingga kan kita baca kisah hadisul ifki, menyebabkan Rasulullah kata apa pada Aisyah, wahai Aisyah, engkau baliklah dulu ke rumah ayahmu. Itu rumah Sayyidina Abu Bakar. Ya. Maknanya apa itu? Ya, Rasulullah tak bermaksud untuk ceraikan Aisyah, tetapi untuk menenangkan keadaan, kan? Ibaratnya kalau sebut kinayahnya, kan, ini kinayah bergantung pada niat suami. Kalau suami kata apa, pergi balik rumah mak pak engkau, maknanya apa? Kan? Dalam cerita Melayu tu kan macam tu lah, kan? Pergi balik rumah mak pak kau, kan? Dia double meaning. Ada dua makna disebut kinayah, bergantung pada niat suami. Tapi Rasulullah tak maksudkan demikian, cuma nak menenangkan keadaan, nak tahunya bahawa betapa parahnya gosip ataupun virus waktu itu yang menyebabkan disebut hampir kebanyakan sahabat percaya dengan apa yang diviralkan. Senang sikit sebut viral kan, lama sekarang senang mudah faham, ya? Sehinggalah Allah yang turunkan ayat menyucikan Aisyah radhiyallahu anha. Bila dengar akan kata-kata Ibn Abbas menenangkan Aisyah. Jadi pengajaran daripada apa yang kita sebutkan tadi, bahawa dalam kita menemui orang yang diuji oleh Allah sakaratul maut ataupun penyakit yang berat dan kita kenalinya, maka tak jadi salah kita menyebut kebaikan-kebaikannya. Sebab itu kalau kita lihat, ya, ini satu juga ilmunya. Bila seorang tu tidak sedarkan diri, kan, koma, maka orang yang dia walaupun dia koma, mungkin dari segi dia tak boleh sedar, tetapi ada dia boleh mendengar. Dia boleh mendengar orang yang bercakap. Sebab itu ada orang koma, bila orang datang ziarah, dia tak boleh cakap, tapi mengalir air matanya. Ya? Maka waktu itu mereka perlukan sokongan yang kuat, moral yang kuat, maka perlukan dorongan, perlukan cerita-cerita yang baik, nasihat-nasihat yang baik, mudah-mudahan memberi kekuatan untuk dia bangkit kembali. Itu antaranya. Bagi orang yang di antara juga kalau di penghujung usianya, mudah-mudahan memberi ketenangan pada jiwanya untuk menghadap Allah Subhanahu Taala. Ya. Sebab itu kita sebut, ketika mana seseorang itu dalam keadaan nazar, maka janganlah di antaranya diberi gangguan kepada mereka, antara dengan suasana yang bising, antaranya dengan radio ke dengan TV dan sebagainya. Kalau boleh, ya, tutuplah ataupun jauhkan supaya tak terganggu. Dan inilah pesan kita lihat ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi juga sakit, datang ramai sahabat yang bertanyakan tentang wasiat terakhir Rasulullah. Yang disebut pernah Rasulullah panggil Sayyidina Umar nak beri wasiat yang terakhir, tetapi disebabkan oleh ramai yang datang ziarah Rasulullah, ya, kata Sayyidina Umar, tak apalah,
jangan ganggu Rasulullah. Dan sebahagian yang lain pula kata, wahai Rasulullah, wahai Umar, Rasulullah panggil kamu nak bagi wasiat yang terakhir, pergilah. Menyebabkan ada dua kelompok manusia ramai waktu itu. Seorang sebahagian yang bersama dengan Umar, dan sebahagian lagi suruh Umar berjumpa Rasulullah nak terima wasiat yang terakhir. Menyebabkan suasana jadi bising. Lalu kata Rasulullah, semua pergi balik. Kata Rasulullah, pergi balik semua. Kenapa? Rasulullah rasa terganggu dengan suasana yang bingit, suasana yang dalam keadaan yang tidak tenang. Ini pengajaran yang boleh kita ambil beberapa perkara. Di samping di antara yang kita nyatakan dengan pujian dan nasihat yang baik kepada mereka yang sedang sakarat atau sedang menghadapi sakit yang berat. Seterusnya, dahsyat. 1 minit lagi. 1 minit kita sebut yang terakhir, yang ke-10. Ya, boleh sikit lagi. Menawarkan makanan kepada orang sakit. Ni bab best ni kan. Kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Majah dan Ibnu Sunni dengan sanad dhaif daripada Anas, dia berkata, Nabi menjenguk orang sakit dan bertanya kepadanya, apakah engkau mahu sesuatu? Apakah engkau mahu kuih kering? Dia menjawab, ya, aku mahu. Maka baginda menyuruh memenuhinya. Dalam hadis ini sebut antara sunnahnya bertanya kepada orang yang sakit nak makan apa. Takut tak cuma satulah orang sakit pula tanya balik, beritahu balik, masa aku sakit engkau tanyalah aku nak makan apa. Masa aku sihat dulu tak ada nak tanya. Itu satu hal pula kan? Ya. Jadi disebut di sini bahawa menjadi sunnah untuk memenuhi permintaan orang yang sakit. Kan biasanya orang sakit ni orang kata lidah dah tak ada selera nak makan kan. Tanyalah teringin nak makan apa. Dan memenuhi hajat orang yang sakit nak makan ni merupakan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita dengar tadi. Ya. Cuma ada cuma lagi. Tadi dah cuma yang pertama, cuma yang kedua. Doktor nasihat. Kan, kawan tu dah tahu sakitnya, jangan makan pisang dengan durian. Tahu sakit apa tu kan? Dua yang biasa doktor pesan yang ni kan, jangan makan durian, jangan pakai pisang kan, kecil manis kan. Tapi kan teringin juga katanya kan, nak sampaikan hajat bawalah sikit kan. Orang kata teringin hajatnya kan, janganlah mentang-mentanglah 2-3 biji bawa kan. Sesikap bawa si pisangnya, dah doktor pesan macam tu, kena marah pula kan. Jadi makan raikan je. Macam orang kata apa, takut teringin sangat. Orang kata, orang Melayu kata apa, nanti apa, kenan ke apa, itu budak kan, kenan ni kan, kempunan, nanti kempunan ya. Jadi maksudnya tunaikan hajat ya. Akhir sekali, kami riwayatkan dalam kitab Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Uqbah bin Amir, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukrihu mardakum ala at-ta'ami wasyarab fa inna Allah yut'imuhum wa yuskihim. Janganlah kamu maksa orang-orang sakit untuk makan dan minum, kerana sesungguhnya Allah memberi makan dan memberi minum. Maksudnya di sini ialah dalam makanan yang orang tu tak suka nak makan, jangan paksa kan? Jangan paksa. Dan antara yang kita sebutkan tadi kaitannya, kalau boleh sampaikan hajat orang yang sakit ni, itulah yang lebih baik. Jadi sekadar itu untuk malam ni. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dan kurang itu mudah-mudahan memberi pengajaran kepada kita. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin.
حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.